Assalamualaikum, welcome back to channel Awi Kreatas. So hari ni saya diberi peluang untuk masuk dalam YouTube Awi Kreatas. I'm so excited. 2000 years later. So hari ni guys, Awi Kreatas akan menyampaikan satu kisah seram, iaitu kisah benar yang disampaikan oleh kawan beliau. Cerita ini berdasarkan pengalaman kawan beliau sewaktu remaja pada tahun 90-an. Dan cerita ini ialah cerita benar, bukan cerita fiksyen, bukan cerita tepi jalan, bukan cerita dari internet sana. Tidak, ini daripada pengalaman beliau sendiri. Dan Awi Kreatas ingin menyampaikan cerita dan menge-sharekan cerita ini kepada kalian semua untuk mendengarkan. Dan cerita ini terdapat banyak sangat iktibar dan pengajaran dalam cerita ini. Kita tak nak bazirkan masa-masa kita ni kan. So, apa lagi? Stay tune, kita dengar cerita daripada Awi Kreatas sendiri tentang kisah yang dilalui oleh kawan dia sendiri. Let's get started. Cerita ini telah dikongsikan kepada Awi dari salah seorang lagi keluarga Awi Kreatas yang ingin dikenali sebagai Liana. Di mana Liana ini berkongsikan pengalaman dia, di mana kejadiannya ialah dia terjebak di satu rumah, iaitu rumah kawan dia yang sedang terkena macam orang hantar guna-guna lah kan guys. Jadi dia terjebak di rumah keluarga itu. Dan malam itu dia mengalami banyak macam-macam kejadian yang sangat mengerikan guys. Tanpa buang masa lagi, jom kita terus ke ceritanya guys. Santuy. Jadi guys, Liana ini pada satu ketika dahulu, iaitu di tahun awal 90-an, dia ikuti satu rombongan camping di mana sebelumnya di sini Awi ingin memberitahu yang Liana meminta kepada Awi untuk tidak memberitahukan nama tempat atau area mana, hanya ingin Awi menceritakan kembali dengan suatu tempat aja tanpa nama. Jadi macam itulah yang diamanahkan kepada Awi. So Awi cuba menyampaikannya sebaik mungkin ya guys. Jadi guys, di sini bila Liana ini telah mengikuti satu rombongan, di mana rombongan itu adalah rombongan camping. Dah habis daripada rombongan itu, di mana di waktu itu sepatutnya keluarga Liana ni ataupun orang tua Liana ni akan datang menjemput atau mengambil Liana ni dari tempat bas yang telah diberitahukan. Tapi malangnya malam tu orang tua Liana ni tak dapat mengambil Liana, sehingga Liana memutuskan ingin tidur di salah satu rumah kawannya yang berdekatan dengan tempat yang dia berhenti tu. Jadi bila mana dia pergi ke rumah kawannya tu, mula-mula dia sampai pun dia tengok kenapa rumah kawannya ni seumpama macam rumah yang suram tau guys. Tapi menurut Liana, sebelum ni rumah ni tak macam ni. Tak bentuk macam bentuk rumah yang agak menyeramkan, yang sedikit redup. Walhal ada dua lampu di bahagian luar rumah kawan dia tu. Di mana bila Liana sampai dekat sana, dia pun ketuplah pintu rumah kawan dia tu. Dan kawan dia pun macam terheran-heran lah kan. Liana datang, dia kata. Selepas tu Liana pun sambunglah cerita dengan Awi kan. Dia cakaplah dengan kawan dia tu, okey, kita beri nama kawan dia tu dengan panggilan Dina lah ya. So bila Dina dah terkejut, dia tengoklah macam, Liana, kau buat apa datang sini? Lepas tu Liana pun menjawab lah kan, tak ada, aku baru balik rombongan camping. Tapi orang tua aku tak dapat ambil aku. Jadi aku memutuskan nak tidur rumah kau ni satu malam boleh? Besok paginya aku balik. Lepas tu sebabkan malam-malam kan, kalau Liana tu balik juga seorang-seorang, kira agak bahaya lah untuk seorang perempuan balik sendiri ke rumah dia kan. So dia memutuskan tidurlah rumah Dina ni. So dia berceritalah dengan Dina ni, dia dari mana, lepas tu apa yang terjadi. So bila dah macam tu, Dina ni pun macam mula-mula nampak macam berat tau guys. Dia macam berat nak bagi Liana bermalam dekat situ. Tapi nak tak nak, dia tanyalah dulu dengan orang tua dia. So orang tua dia takkanlah kawan dah datang tengah malam nak halau pula kan guys. Jadi dia pun bagilah bermalam di situ. Tapi orang tua Dina ni menasihatkan untuk Liana pergi bersih-bersih diri
Lepas tu nak ambil wuduk, solat. Lepas tu Liana ni pun macam gimana guys, sebelum ini Liana menceritakan dengan Awi, dia memang dah biasa dengan kedua orang tua Dina ni. Tapi malam tu kedua orang tua Dina ni terlihat lain tau guys. Di mana dia nampak sedikit macam orang yang susah hati lah. Jadi guys, bila mana Liana pun mengikutilah nasihat orang tua Dina ni, dia pun pergi sampai kat dalam bilik Dina. Dia pun pergi membersih-bersihkan diri, mandi apa benda semua. Lepas tu dia pun pergilah solat. Jadi bila lepas solat, Liana pun berceritalah, borak-borak dengan Dina macam biasa dia orang lakukan sebelum ini. Dia pun borak-borak. Lepas tu dia tanya, Dina, kau kenapa nampak murung? Kau okey ke? Dia kata, tadi aku tengok mak kau macam kurang okey je. Kenapa? Korang okey ke kalau aku bermalam kat sini? Liana ni tanya. Lepas tu Dina pun terus jawab lah macam tak ada apalah. Lepas tu Dina pun sambunglah bertanya dengan Liana, kau dah makan ke? Dia kata, dah makan dah, kata Liana. Sebenarnya Liana ni belum makan lagi, tapi dia tak naklah menyusahkan keluarga Dina ni. So dia pun cakap lah dah makan. So bila dia orang borak-borak, masa tu guys, jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan korang nak tahu, bila di sela-sela dia berborak-borak dengan Dina ni tadi guys, tiba-tiba adik Dina ni yang bayi, di mana Dina ni memiliki adik yang masih kecil tau, yang masih bayi tau guys. Kira-kira umur dalam 7-8 bulan macam tu. Tiba-tiba bila diorang tengah berborak-borak ni guys, tiba-tiba adik Dina ni menangis sekuat-kuat sejadi-jadinya guys. Dia menangis dan Liana pun terkejut lah. Lepas tu si Dina ni pun macam tegang tau. Dia pun macam, alamak, dia kata. Lepas tu Liana kata, kenapa adik awak? Lepas tu Dina pun cakap lah macam, tak ada apa, aku pergi tengok adik dulu ya, dia kata. Okey lah, Dina pun keluar lah Kak Wi. Dia kata Dina keluar dari bilik Dina tu, pergi ke bilik mak bapak dia, di mana di situ ada adik dia yang menangis tadi tu. So si Liana ni pun hanya berdiam diri di dalam bilik tu sambil menunggu si Dina ni. Lepas tu dia tunggu. Liana ni senyap-senyap dia keluar lah dari bilik tu sebab Dina ni tak balik-balik lagi. Lepas tu korang nak tahu guys, bila dia pergi ke bilik Dina ni, okey guys, sebelumnya Awi nak bagi tahu bentuk rumah Dina ni adalah rumah batu yang hanya satu tingkat je lah, satu lantai, dan memiliki 4 bilik tidur. Di mana bilik tidur Dina adalah bilik nombor 1, dan bilik nombor 2 tu kira bilik orang tua Dina dengan adik dia yang bayi. Bilik nombor 3 tu adalah bilik yang ditempati oleh abang Dina, dan bilik yang terakhir pun bilik adik-beradik Dina yang lain lah. So total orang yang tinggal kat rumah tu ada 8 orang. Dina ni sebenarnya berkongsi bilik dengan adik dia, bagi 2 orang. Tapi sebab Dina ni ada tamu, so adiknya pun mengungsi lah, tidur di bilik yang paling hujung, bergabunglah dengan adik-beradik dia yang lain di sana. So guys, berbalik pada keadaan Dina tadi tu, di mana dia pun cuba keluar senyap-senyap untuk melihat keadaan Dina dan adik dia tu lah, sebab Dina ni tak balik-balik lagi ke bilik guys. Lepas tu Liana ni pun sambung bercerita lagi dengan Awi. Lepas tu kan Kak, bila aku jalan Kak, bila Liana jalan, Liana nampak satu bilik yang terbuka, iaitu bilik selepas dari bilik orang tua Dina ni. Jadi sebabkan pintu terbuka, Liana pun cubalah jalan kan, nak tengok entah-entah si Dina kat dalam tu. So dia pergilah berjalan guys. Bila dia berjalan, dia nampak satu sosok tubuh yang tengah terbaring dan sangat-sangat kurus guys. Lepas tu bila Liana ni tengok, dia mengenali orang yang kat dalam tu adalah abang Dina itu sendiri. Jadi bila dia nampak abang Dina tu, ya Allah, kurus tinggal rangka guys. Jadi bila dia tengok dia, Liana ni pun terkejut lah, beristighfar panjang lah dia. Apa jadi dengan abang dia? Ya Allah, kurusnya. Rasanya sebulan lepas Liana ni, dia kata dia baru je jumpa abang Dina ni dalam keadaan yang sangat sihat dan badan yang okey lah kira kan. Di mana abang Dina ni memang suka buat sport jugalah, macam senaman-senaman semua untuk jaga badan. Tapi di malam itu guys,
Liana boleh nampak yang abangnya tu kurus kering dengan mata cengkung guys. Jadi bila Liana ni dah nampak macam tu, dia macam terkejut lah. Yang lagi mengejutkannya guys, bila mana abang Dina tu memanggil Dina. Dia ingat mungkin depan pintu tu Dina. Liana pun tersentak lah macam tu kan, terkejut sebab abang dia panggil Dina. Awak ke tu? Dia tanya. Lepas tu Liana pun macam macam mana ni? Bila dia nak membalikkan badan, tiba-tiba dia terserempak dengan Dina. Lepas tu Dina pun tanya dengan Liana, kau buat apa? Oh, aku tengah cari kau, lamanya kau balik. Lepas tu Dina pun cakap, oh tak ada, aku cuma cek ni, aku dengan mak bapak aku tadi tu tengok adik aku. Oh, kenapa adik kau okey ke? Okey. Lepas tu Liana sambung bertanya lagi dengan berhati-hatilah dia cuba bertanya, Dina, itu abang, okey, kita beri nama abang Dina ni dengan panggilan Abang Izan lah ya guys. Jadi dia tanyalah, Liana ni pun bertanyalah, Dina, itu Abang Izan ke? Lepas tu Dina pun sambil macam menahan sesuatu, dia pun mengangguk. Dia kata, ya Allah, kata Liana, apa jadi Dina? Kenapa jadi macam tu? Lepas tu terdengar lagi suara dari dalam bilik abang dia tu memanggil Dina. Dina, awak ke tu? Kata abang dia. Lepas tu Dina cepat-cepatlah tinggalkan Liana dan pergilah ke bilik abang dia tu tadi. Jadi bila mana dia dah pergi kat bilik tu, dia pun tanyalah abang dia nak apa-apa ke, abang okey ke. Di saat itu guys, Liana masih lagi mengintai dari luar bilik. Abang Dina ni terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah yang agak kental dan agak banyak guys. Bila Liana ni dah tengok macam tu, Liana ni pun terdiam lah seketika guys. Dan dia pun macam terfikirlah, ya Allah, kenapa dengan keluarga ni? Lepas tu guys, Liana pun nampak Dina keluar dengan membawa besen tempat muntah abang dia tu tadi. Nak keluar dari bilik tu lah, so dia bertemu lah. Lepas tu Dina berhenti sekejap memandang Liana. Liana pun macam, ya Allah Dina, kenapa Abang Izan? Lepas tu dia tengok dekat muntah tu. Korang nak tahu apa yang ada kat muntah tu? Na'udzubillah guys, dia boleh nampak dalam muntah tu, selain daripada darah-darah pekat tadi tu, dia nampak ada macam sejemput bulu-bulu, boleh dikatakan macam bulu kucing guys, yang agak tajam-tajam. Bulu kucing tu kan macam pendek tapi tajam-tajam kan. Ada bersama dengan darah yang dimuntahkan daripada abang Dina ni tadi. Cubalah korang bayangkan guys, na'udzubillah. Lepas tu bila dah macam tu, Dina pun tengok muka Liana dengan muka yang sangat sedih. Lepas tu dia pun berjalan pergi ke bilik air untuk membersihkan besen tadi tu guys. Jadi guys, setelah melihat keadaan itu, dia pun berlalulah bersama dengan Dina pergi ke bilik air mencuci besen tu tadi. Bila dia dah macam tu sambil memegang lengan si Dina ni, dia pun cakap, Dina, kenapa ni? Lepas tu dia nampak di sela-sela Dina membersihkan besen tadi tu, ada air mata yang mengalir di pipi Dina. Lepas tu Liana pun macam sedih sangat di kala itu guys. Dan Liana pun cakap, okey tak apa, jom kita letak balik. Tanyalah abang tu nak minum tak? Bagilah air suam, kata Liana ni kepada Dina. Lepas tu Dina pun mengiyakan, dia ambil lah air suam untuk abang dia tu tadi. Lepas tu kan guys, bila Dina pun dah masuk sampai ke bilik abangnya mengantarkan air, si Liana ni tak terasa dia pun mengalirkan air mata juga melihat keadaan abang Dina ni tadi. Ya Allah, kesian sangat Kak Wi, dia kata. Lepas tu Awi pun mendengar dia sebenarnya agak sebab kat hati ni, macam kenapa ada orang yang sanggup menyakiti orang lain macam tu. Tapi okeylah, mungkin itu dah takdir keluarga Dina ni untuk melalui semua tu kan guys. Jadi guys, bila dah Dina tu keluar dari bilik abangnya, dia pun dengan Liana masuklah ke bilik dia orang. Setelah itu ada lagi gangguan yang dialami oleh Liana ini di malam itu guys. Yang ni agak seram sikit guys ya. Bila mana diorang tengah berborak-borak sama berborak lagi, Dina ni menceritakan pelan-pelan lah pasal keadaan yang dialaminya dengan keluarganya di saat itu. Di mana Dina menceritakan yang keluarganya itu telah terkena guna-guna yang dihantar dari orang tau guys, untuk menghancurkan keluarga dia. Bila Dina dah cerita, patutlah Liana kata, aku masuk rumah kau tadi, Din, kata dia, dari luar pun aku dah rasa lain tau. Lepas sambil-sambil cerita tu, tiba-tiba guys, ada beberapa bunyi laungan
Anjing yang diorang pun tak tahu dari mana, tapi laungan anjing tu sangat jelas kedengaran oleh Dina dan Liana ni di saat-saat bercerita tu. Tiba-tiba dia, Dina, kat sini aku tahu aku tak ada anjing. Ada anjing ke kat sini? Aku pun tak tahu, Liana, kata Dina dengan muka yang sangat hampa macam orang yang dah kepenatan dah. Lepas tu Liana pun bertanyalah, kejadian ni dah lama ke berlaku, Dina? Dina pun cakap, dah. Patutlah, dah adalah beberapa bulan, dia cakap. Patutlah aku tak pernah nampak kau lagi lepak-lepak. Bila aku tanya dengan kawan-kawan, nampak Dina tak? Dia kata, kenapa Dina tak ada? Tetapi kawan-kawan selalu cakap yang bapak kau tak bagi kau keluar. Aku tak tahu pula macam ni yang korang alami, dia kata. Tapi Dina berpesan dengan Liana, Liana, kalau boleh rahsiakan ni apa yang kita orang tengah alami sekarang ni, sebab kita tak tahu siapa yang buat, dia kata. Okeylah, kata Liana. Lepas dia dengar daripada bunyi laungan anjing yang ramai-ramai tadi tu guys, tiba-tiba korang nak tahu ada bunyi garukan di tingkap bilik Dina ni sendiri yang Liana tempati malam itu. Tiba-tiba bunyi garuk-garuk dekat tingkap tu. Di mana tingkap tu adalah tingkap papan yang ada dua daun tingkap tu guys. Korang dapat bayangkan ya. Dia dengar memang jelas sangat ada bunyi garukan dari luar tingkap tersebut. Dan bersamaan dengan itu, adik Dina ni kembali lagi menjerit guys. Menjerit sejadi-jadinya, menangis. Bila Dina dah lari ke bilik mak dia, Liana pun terikutlah lari kan. Sebab dah dengar macam tu, takkan nak stay kat bilik kan guys. Dia pun berlari mengikuti Dina. Di mana Dina tengah tengok mak bapaknya tengah baca-baca ayat tu guys. Diorang ni memang struggle gila lah, macam yang Awi dengar daripada cerita Liana ni. Diorang tengah baca-baca ayat sambil mengusapkan mata adiknya supaya menengok ke bawah. Sebab di ketika itu adik Dina ni menangis tapi mata pandang ke atas macam tu, dengan terbelalak mata dia. Dia meremang pula. Lepas tu guys, bila Liana dah tengok macam tu, Liana pun macam ngeri-ngeri jugalah, takut-takut jugalah kan. Ya Allah. Lepas tu mak Dina dan bapak Dina ni tengoklah Liana ada kat situ. Tak apa nak, tak apa, ini dia kurang sihat, dia kata. Okey cik, kata Liana. Harap nanti dia okey lah ya. Demam ke cik? Lepas tu mak Dina ni pun kata, dia mungkin ada agak demam sikit ni. Tak apalah, pergilah ke bilik rehat lah ya, dia kata. Lepas tu Dina bawa lah Liana tu pergi ke bilik. Ya mak, dia pun pergilah ke bilik. Lepas tu korang nak tahu, tiba-tiba guys, adik dia dah diam tau ni. Setelah bapak dia bacakan ayat semua tu, adik dia dah diam. Dan Liana ni pula nak pergi ke tandas. Dia pun minta lah Dina temankan dia untuk pergi ke tandas. Sebab dia pun dah mula seram-seram lah kan guys. Bila nak pergi ke tandas tu, di mana tandas di rumah Dina ni bertempat di ujung sekali, bersebelahan dengan pintu belakang rumah lah. Kiranya ni pintu depan rumah dia. Kalau straight ke belakang dah nampak pintu belakang, sebelahnya tu tandas. Betul-betul bersebelahan dengan pintu belakang rumah dia. So bila dah pergi kat situ dengan Dina sekali masuk ke tandas dengan Liana tu guys, saking takutnya, diorang pun tak apalah, aku masuk je lah. Masuk je lah. Bila diorang dah buang-buang air, diorang pun keluar sambil berpegangan tangan. Sebab Liana ni dah mula rasa ketakutan dah. Sekeluarnya dari tandas tu guys, diorang mendengar sesuatu yang sangat pelik dan aneh. Ada sesuatu bunyi, iaitu bunyi tu mencangkul betul-betul di sebalik pintu belakang rumah Dina ni. Korang bayangkan, punyalah serius. Liana ni teruslah remas tangan si Dina ni. Dina, dia kata. Lepas tu Dina pun cakap, Liana, jangan tunggu, diam je, jom kita jalan. Jalan aja, jom kita ke bilik. Bila diorang nak pergi ke bilik, satu lagi perkara berlaku guys. Korang nak tahu apa yang diorang berdua ni nampak? Diorang nampak bila dia dah jalan macam tu kan, tiba-tiba bunyi macam benda jatuh tau guys. Macam benda jatuh dari pintu belakang rumah Dina ni. Dan diorang pun menoleh lah kan guys. Kerbak macam tu, macam ada benda jatuh. Lepas dia menoleh, tiba-tiba guys, dia boleh nampak dua sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih. Dia macam baju tidur long dress. Dia kata macam baju tidur zaman dulu tu, warna putih, tembus daripada
pintu belakang tu jalan. Lepas tu Liana dan Dina ni pun merapatlah ke dinding macam ni kan. Sebab kan pintu belakang rumah dia tu kan tadi dekat dengan tandas. So dia orang merapatkan diri. Benda tu lalu depan dia. Sambil Liana ni tak tunggu lagi ni membacakan ayat kursi. Bila Liana dah membaca ayat kursi, benda 2 ekor tadi ni dah melepasi dia orang tu guys. Dia boleh menoleh ke Liana. Liana kata, masa tu aku rasa nak terkencing kak. Dia kata, punyalah jantung ni rasa nak jatuh. Dia tengok kat saya. Lepas tu dia tengok ke hadapan lagi dengan pandangan yang sangat takut. Dia tengok macam ni guys. Lepas tu dia jalan dengan kakunya, dia paling balik kepala dia. Lepas tu dia jalan. Jalan dia tu macam tak jejak tanah. Seolah-olah dia macam jalan macam tu. Kalau kita ni macam ada hentakan kan. Ini tak ada hentakan langsung. Dia terus saja sampainya di bilik Abang Dina. Tiba-tiba benda tu menghilang guys. Dan apa yang Liana dengar dengan Dina ni, Abang Izan tu tengah meraung-raung seolah-olah macam kesakitan guys. Bila dah macam tu, abang dan keluarga Dina ni, semua adik-beradik Dina pergi berkumpul kat dalam bilik tu, mengelilingi Abang Izan ni tadi, Abang Dina ni tadi, sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Diorang semua masing-masing ambil telukung dan mengelilingi Abang Dina ni lah kan. Dan sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan bila dah agak-agak diorang membaca lebih kurang lama juga, Liana kata dekat sejam. Dah sejam tu, Liana pun ikut tau. Di mana Liana pun ikut. Dia grab tudung dia dan dia duduk di bersebelahan dengan Dina. Mula-mula keluarga Dina dan adik-beradik Dina tertengok Liana ni kan. Macam diorang heran lah. Lepas tu diorang pun okey tak apa, teruskan je. Diorang baca sampailah Abang Dina ni macam terkulai dekat situ. Ya Allah, dia kata kesian gila dia nampak Abang Izan tu yang tengah struggle melawan kesakitan dia tu guys. Lepas tu bila Abang Dina ni, yang Abang Izan tu dah mula nampak macam kepenatan dan tertidur, dia orang pun dah sadaqallahul-azim. Dan masuklah bilik masing-masing. Lepas tu mak bapak Dina ni pergilah jumpa Liana macam terima kasih ya nak, dia kata ikut membaca sekali. Tak apa cik kata Liana. Tapi Liana tak nak banyak tanya. Dia pun okeylah cik, saya pergi rehat dulu ya dengan Dina, dia kata. Mak Dina ni pun cakap yalah pergilah rehat dulu ya. Dan di malam itu diorang, Lina dan Diana ni tidur dalam keadaan yang separuh tidur, separuh tersedar lah. Macam tak boleh tidur lena lah. Gila nak tidur lena, kita dah lalui benda-benda macam tu kan guys. So bila sampailah keesokan paginya, Liana bangun awal lah. Sebab dekat situ keluarga tu subuh memang diorang jemaah solat. So bila dah bangun tu, Liana dengan keluarga Dina ni pun solat lah berjemaah. Di mana Liana pun mengikuti solat jemaah. Dan bila dah selesai dari solat berjemaah, solat subuh berjemaah, dia nampaklah macam Mak Dina ni nak memasak sesuatu belakang guys. Jadi Liana ni dia berniat nak menolong Mak Dina ni untuk pergi ke dapur menolong memasak lah. Tapi apa yang dia nampak guys, sangat-sangat menyedihkan dan sangat menyayat hati Liana. Di mana Liana nampak dekat dapur tu, dekat tong beras tu, bila Mak Dina ni nak cedok beras, hanya ada beberapa pot beras dan 3 biji telur. Dia nampak macam Mak Dina ni tengah termenung, macam seolah-olah berfikir lah kan. Dan Liana pun tengok macam tu, dia cepat-cepat membalikkan diri, dia pergi kat bilik Dina. Lepas tu dia macam, ya Allah sedihnya. Setahu Liana, keluarga Dina ni sangat, bukan dikata kaya raya tau guys, tapi orang yang berkemampuan lah, orang yang ada sikit lah. Bukanlah kaya raya, tapi dia ada lah. Tak sangka pula keadaannya tu, dia hanya ada beberapa pot beras dan 3 biji telur je. Jadi Liana ni tak tahu nak buat apa, dia tunggu je kat dalam bilik. Sampailah Mak Dina ni masak. Mak Dina pun panggil lah si Liana ni. Dan dia orang pun keluarlah duduk. Tapi yang ada dekat meja makan tu hanya ada Mak Dina, Bapak Dina dan Dina. Adik-beradik lain tak ada. So dia tanya, mana adik-beradik lain? Dia tu dia kata, oh tak apa, dia orang masih tidur lagi, dia orang sambung tidur kot, dia kata. Lepas tu apa yang disajikan dekat situ untuk Liana, apa yang Liana nampak, hanya bubur yang super cair 1 periuk dengan telur dadah yang 3 telur tu. Dia kata menangis hati Dina, tak sanggup nak makan sebenarnya kak. Dia kata dia tahu keluarga ni dulu memang sangat berada, memang ada lah kira.
Dan dia tahu adik-beradik Dina ni sebenarnya bukannya tidur, tapi diorang terpaksa tahan perut untuk bagi tamu makan dulu. So, diorang akan makan sesisanya Liana makan nanti. Jadi Liana pun macam, makcik, Liana ingat nantilah Liana makan. Nanti Liana nak keluar kejap dengan Dina boleh? Kenapa? Liana ada nak cari barang sikit kat kedai runcit. Bolehlah, tapi ni makanlah dulu. Tapi sebabkan dia segan, dia makanlah juga, tapi dia makan sikit je. Bila dia makan sikit, dah tu dia masuk bilik lah, ke bilik dengan Dina. Dah masuk bilik dengan Dina, betul yang Liana fikir. Bila masuk je dalam bilik tu, adik-beradik Dina ni semua keluar, makanlah kat situ guys. Korang dapat bayangkan tak? Bila dia dah nampak macam tu, memang hati Liana ni renyuh gila lah. Dan selepas saja tu, Liana pun dah tengok adik dia dah makan. Liana tunggulah dia orang masuk bilik kan. Liana pun mengajak Dina pergi ke kedai runcit di pagi itu, dan dibelilah barang makanan-makanan pakai duit dia yang ada. Dia belikan beras, dia belikan makanan, telur, minyak, semualah yang boleh lah. Bila dia dah siap membeli barang tu, mak Dina ni sambil menangis memeluk Liana. Yang dia macam dia tahu yang Liana tahu keadaan dia orang sekarang ni. Dia dah peluk Liana, Liana pun menangis juga di saat itu memeluk mak si Dina ni, dan sambil nak berpamit balik lah, dia nak minta izin balik. Dan bila dia balik tu, dia Liana sempatlah macam pesan, cik sabar-sabar ya, Liana doakan semoga keadaan cik cepat pulih, banyak bersabar ya cik. Lepas tu Dina pun, setelah dia orang dah saling berpelukan, Liana pun minta izinlah balik. Jadi guys, sampai di situlah pengalaman yang diberikan Liana kepada Awi, dan Awi diberi izin untuk menceritakan, mengongsikan dengan korang semua apa iktibar yang kita dapat dekat sini. Masya Allah, memang cerita ni sangat menyentuh hati Awi, di mana di sini Awi mengajak dan menasihati untuk diri Awi sendiri, di mana janganlah kita menggunakan jalan-jalan yang syirik untuk menyakiti orang lain. Sesungguhnya kisos ataupun karma, hukuman Allah tu sangatlah pedih guys. Ini adalah salah satu perkara yang sangat Allah benci. Janganlah kita sampai menggunakan orang. Masya Allah, Awi pun sebenarnya terfikir juga nak meng-sharekan cerita ni, tapi sebabkan Liana pun dah cerita panjang dengan Awi, dan dia pun memberi izin Awi untuk mengongsikan dengan korang. Dan niat kami di sini hanya untuk berkongsi, dan moga-moga ada pengajaran. Sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita kutip dari cerita ini. Masya Allah, Awi pun tak tahu, Liana pun tak ada cerita macam mana keadaan keluarga tu di saat ini. Sebab tahun 90-an lama kan guys. Harap-harap tiada lagi keluarga yang tersiksa akan angkara-angkara yang sebegini. Amin ya Allah. Dan semoga kita semua dilindungi dari perkara-perkara sebegini. Jadi guys, sampai di sini dululah cerita panjang Awi di kali ini. So Awi harap dapat berjumpa korang lagi di next video Awi. Dan jangan lupa support channel Awi dengan subscribe, like and share sebanyak-banyaknya. Dan korang boleh isi di ruang komen apa-apa pendapat pun dengan cara yang maksudnya baik-baik. So guys, jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Awi sayang korang. Jumpa lagi guys, santuy.